Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Jumpa lagi saya bersama dengan saya sesi kali ini. Sekali lagi saya Haris Ghazali bersama dengan anda. InsyaAllah hari ini saya nak sharekan kepada anda macam mana cara untuk menguasai bahasa Jepun. Sebab kami adalah geng-geng yang terlibat untuk membina modul dan kita nak pastikan anda boleh bertutur dengan baik. Kalau anda bekerja dekat Jepun nanti, anda tak ada masalah untuk bercakap bahasa Jepun, communication, untuk survive, social skill, semua perlu melibatkan komunikasi. Betul? Bila kita cerita pasal komunikasi, you need to master the language. Kena master language dulu. So untuk saya mulakan perkongsian ni, boleh tak siapa-siapa yang berada live dengan kita sekarang ini, boleh tak anda tolong klik like sikit, bagi love sikit, bagi saya semangat sikit nak share kan. Dan kalau boleh tolong tekan butang share supaya lebih ramai kawan-kawan anda dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Alright? Okay, are you guys ready? Dah ready ke? Kalau dah ready, tolong komen ready. Ramai komen ready, baru saya mula. Kalau tak, kita delay sikit lah. Boleh? Alright. Okay, now untuk menguasai bahasa Jepun ataupun sebenarnya untuk menguasai apa-apa sahaja bidang ilmu, anda perlu tahu 4 perkara ni. Berapa perkara? 4 perkara. Boleh tak tolong bantu saya tulis 4 perkara ni supaya dekat ruang komen, supaya kalau ada kawan-kawan kita yang lambat datang, yang terlepas pandang ataupun terpaksa tinggalkan live ni sekejap dan datang balik, mereka tidak tertinggal perkongsian kita pada hari ini. Boleh? Are you guys ready? Alright, now yang pertama, tolong tulis tolong tulis yang pertama. Yang pertama adalah man. Dia ada 4M yang anda perlu tahu. 4M. M yang pertama adalah man. Untuk kuasai bahasa ataupun untuk kuasai apa-apa sahaja bidang ilmu sebenarnya. Yang pertama man. Man ini adalah manusia. Manusia ni ada 2 golongan. Maafkan saya, ada 3 golongan yang terlibat untuk pastikan anda betul-betul boleh kuasai bidang ilmu itu ataupun tidak. 3 manusia tau yang terlibat. So, orang yang pertama yang terlibat adalah cikgu yang mengajar. So, make sure kalau anda nak belajar sesuatu ilmu, satu bidang, pastikan anda betul-betul berguru dengan orang yang betul-betul qualified. Apa maksud saya qualified? Yang pertama, dia ada pengalaman yang banyak. Yang kedua, dia betul-betul pakar bahagian tu. Belajar dengan mereka ini. Boleh? Yang pertama, guru. Alright? Guru. Sensei. Dalam bahasa Jepun kita panggil sensei. Alright? Yang kedua, anda perlu ada circle yang bagus. Manusia yang kedua yang anda perlukan adalah kawan-kawan. Kalau siapa biasa tengok cerita Jepun ataupun tengok anime ke apa kan, biasanya mereka ni kalau hero, dia takkan hero tu seorang-seorang. Tak ada. Dekat Jepun dia tidak ada Superman. There's no such thing as Superman. Semua dekat Jepun dia mesti Avengers. Dia mesti ada team. Kalau anda perasan cerita-cerita macam Power Rangers, semua tu cerita daripada Jepun. Hatta Ultraman sekalipun, Ultraman pun ada team tau. Di episod-episod bila Ultraman dah tak boleh nak buat apa, dia ada team dia. Dia ada Ultraman lain yang akan datang. Sama juga bila kita nak belajar ataupun kita nak berjaya dalam satu bidang, you need to make sure anda ada team. Dalam bahasa Jepun dia panggil nakama ataupun wa, circle. Anda kena ada circle yang bagus, nakama yang bagus. Sebab kalau anda nak berjaya, you kena ada dalam satu circle orang-orang berjaya, orang-orang yang tengah nak belajar, orang-orang yang tengah nak improve diri, orang-orang yang nak merubah hidup daripada satu keadaan yang lebih baik. Kalau anda duduk dengan geng-geng jahat, anda pun akan jadi jahat. Kalau anda duduk dengan geng-geng ustaz, anda akan jadi ustaz. Kalau anda duduk dengan geng-geng mak rempit, anda akan jadi mak rempit. Kalau anda duduk dengan geng-geng yang tengah belajar bahasa Jepun hardcore, anda pun akan pandai bahasa Jepun nanti, insya-Allah. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Tapi kita yang tentukan usaha, betul? Kita punya tanggungjawab usaha. Alright? So itu adalah manusia yang kedua. Yang pertama tadi siapa? Tolong komen. Yang pertama tadi siapa? Guru, sensei. Tulis sensei kat bawah boleh. Sensei. Yang kedua, manusia yang kedua penting adalah circle, nakama. Tolong tulis nakama. Alright? Dan yang ketiga, individu paling penting, manusia paling penting untuk tentukan kita boleh berjaya ataupun tidak adalah cuba teka dulu. Boleh tak cuba teka dulu? Siapa agak-agak yang paling penting? Manusia paling penting yang akan tentukan anda berjaya ataupun tidak. Siapa? Tadi yang pertama cikgu, yang kedua kawan-kawan, nakama, yang ketiga siapa? Tolong komen, tolong komen. Saya nak tengok. Alright. Manusia yang ketiga yang paling penting untuk pastikan anda betul-betul boleh berjaya mencapai result yang anda nak, tidak lain dan tidak bukan, orang itu adalah, pegang di sini, cakap dekat diri sendiri,
Saya. Kita, aku. Anda adalah penentu anda boleh berjaya ataupun tidak. Ingat, kita boleh bagi sebanyak alasan dalam dunia ni. Kita tak berjaya, kita boleh bagi macam-macam alasan. Kita tak boleh nak buat perkara ni, kita boleh bagi macam-macam alasan. Kita tak dapat perkara ni, kita boleh bagi macam-macam alasan. Tak boleh buat sekarang, COVID-19, apa benda, pandemik, semualah kita boleh keluarkan alasan. Tapi last sekali, at the end of the day, dalam satu phrase bahasa Jepun dia ada bagi tahu, Dekiru otoko wa iwake shinai otoko. Seorang lelaki, dalam tu dia, dalam kata-kata tu mereka gunakan bahasa lelaki, tapi sebenarnya dia boleh gunakan untuk semua manusia lah, lelaki perempuan boleh pakai lah. Tapi saya translate direct Dekiru otoko wa iwake shinai otoko. Maksudnya adalah orang lelaki yang boleh buat, berjaya, hebat adalah orang lelaki yang tidak memberi alasan. So kalau anda buat apa-apa, kalau anda rasa gagal, please, salah tu mesti salah diri sendiri. Dia tak boleh salahkan faktor luar. Boleh? Itu tanggungjawab pada diri kita sendiri. Kalau kita gagal belajar, you tak boleh salahkan cikgu, you tak boleh salahkan nakama. Sebab you yang pilih orang itu, you yang pilih nakama tu, you yang duduk dengan cikgu tu. Kalau cikgu tu kurang bagus, you kena cari cara alternatif lain. At the end of the day, kita yang nak kejar masa depan kita. Betul? Alright, itu baru M yang pertama, man. Alright, kau apa dah ni? Okey, boleh teruskan lagi? Kita teruskan sikit lagi M yang pertama adalah man. Yang kedua, method. Method dan material. Ada dua method dan material. Saya compile terus dua perkara ni sebab kita tak nak panjang sangat. Method dan material adalah anda perlu pandai untuk memilih modul yang mana, teknik yang mana, strategi yang mana untuk anda gunakan, buku yang mana untuk anda gunakan untuk belajar bahasa Jepun. Alright, method dan material ini sangat penting sebab ada macam-macam method dalam dunia ni. Ada macam-macam cara. Hatta kalau anda nak hafal sifir, nak hafal apa-apa yang pernah anda belajar selama ni, dia akan ada beberapa cara untuk kita berjaya dapat benda tu. Sama juga dalam belajar bahasa Jepun, dia ada beberapa cara. So method dan material ini perlu anda perhalusi dengan betul, especially bahagian material. So material biasanya akan menentukan method apa yang anda akan gunakan untuk anda belajar bahasa Jepun. Dekat program LEP, kita memang dah customize kita punya method, kita punya modul, dan kita gunakan material-material yang memang terbukti berkesan, dan kita campur aduk beberapa material untuk kita jadikan modul kita sendiri. Sebab kita nak pastikan semua orang bukan sahaja boleh lulus dalam ujian kita panggil JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Kita bukan nak anda lulus ujian tu je. Kita nak pastikan anda boleh survive bila anda masuk berkerjaya, sama ada berkerjaya di Jepun atau berkerjaya di company Jepun dekat Malaysia. Yang penting, communication itu part paling penting. Alright? So M yang pertama man, lepas tu ada machine, ada method, material, dan last kali dia ada man, machine, method, material. So method dan material saya dah cover. Kita tengok bahagian machine pula. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita tidak boleh lari dengan keadaan yang tengah melanda negara kita, hatta tengah melanda satu dunia sebenarnya. Apa yang sedang berlaku sekarang? Semua orang terpaksa menggunakan gadget untuk belajar. Semua orang terpaksa menggunakan macam-macam kita panggil machine untuk kita belajar. Sampai sekarang dah ada AI kan, machine learning. Kita dah ada AI dah pun sekarang. Sebab itu, dalam dunia hari ini, anda tidak boleh tinggalkan mesin untuk pastikan anda boleh berjaya dalam dunia bahasa Jepun. Alright? Apa maksud saya dengan mesin? Kalau anda datang ke modul dekat modul kami, kita ada sampai kita guna sistem VR. Sistem VR ni, tahu ke VR? Sorry, maafkan saya. Dia bukan VR, dia AR. Kita boleh masuk ke satu bilik yang tak ada orang pun dalam tu, tapi kita boleh nampak ramai orang dan kita boleh berkomunikasi dalam bahasa Jepun dalam bilik tersebut. Itu antara method yang kita pakai, dan itu antara mesin yang kita guna. Dan banyak kami punya modul yang kami gunakan untuk pastikan anda sesuai dengan pembelajaran orang-orang zaman sekarang. Kita gunakan mesin-mesin ataupun teknologi yang boleh membantu anda menguasai bahasa Jepun dengan baik. Alright? Okay. So, man, machine, method, material. Kalau apa-apa sahaja terjadi dalam hidup anda gagal buat sesuatu ataupun anda nak buat sesuatu, apa step by step untuk dibuat, anda kena tengok 4 perkara ni dulu. Boleh?
you cari cikgu yang betul, you change your circle kalau circle itu salah, ataupun you enhance your circle, kuatkan sama-sama kawan-kawan anda cari method yang betul, anda cari material yang baik, dan anda gunakan mesin teknologi untuk memastikan anda mencapai matlamat itu dengan lebih cepat. Alright, saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya untuk live kali ini. Thank you so much untuk semua orang yang menonton. Boleh tak tolong komen 4 tadi, man, machine, method, material. Siapa yang faham boleh tak tolong hurai balik apa yang sensei, saya bahasakan ni saya sensei lah apa yang sensei dah cerita tadi. Boleh tak tolong tulis balik kat bawah. Dan saya nak minta anda klik share video ni supaya apa yang anda tulis itu dan apa perkongsian yang anda dapat hari ni dapat juga manfaat kepada orang lain. Alright, thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa dah bagi salam dah. Jangan lupa follow Facebook kami, follow YouTube kami, dan follow Instagram kami dan semualah media-media sosial yang kami ada. Please follow sebab kita akan update banyak perkara-perkara baru dalam tu. Alright, see you guys soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambate.